Ataupun supaya orang balas apa yang pernah dia buat sebelum ini. Itu adalah suatu yang tidak ikhlas. Yang kelima ialah sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Bila dia buatkan sesuatu, dia apa yang diniatkan ialah aku buat satu itu supaya Allah redha, Allah suka akan aku. Aku tak mahu Allah benci aku. Aku tak mahu Allah murka kepada aku. Sebab aku ialah orang yang ikhlas. Tidak mengharapkan pujian manusia. Tak adalah pula hari ni saya buat satu hari ni supaya orang puji saya. Supaya orang kata saya ni baik. Supaya orang kata saya ni baik hati. Tak boleh. Kalau orang cakap, tak apa. Tapi kita tak boleh nak harapkan orang lain memuji kita. Itu tak boleh. Tapi kalau kata, Ustaz, dia memang baik Ustaz. Nak macam mana? Tak apalah. Awak puji dia tak apa. Tapi kena ingat, kalau pujian awak itu tidak disukai oleh dia, dia tak suka awak puji dia. Jadi, awak puji juga. Maka itu namanya ialah mengumpat. Kalau awak puji dia di belakang dia lah. Tapi kalau awak memuji dia di hadapan dia dan dia tak suka, kalau di hadapan, maka itu tidak dinamakan sebagai mengumpat. Tapi awak melukakan hati dia. Sebab itulah, dalam masalah puji orang ni, kita kena tahu adakah dia suka ataupun tidak. Kalau dia tak suka, jangan puji. Kalau dia suka, kalau dia okey, bolehlah puji. Kena ingat ya. Itu perbezaan di antara mengumpat ataupun tidak. Yang seterusnya adalah istiqamah melakukan kebaikan. Orang yang benar-benar ikhlas, orang yang istiqamah, orang yang mana senantiasa berbuat baik. Contoh kalau dia sembahyang, di rumah dia sembahyang, di masjid pun dia sembahyang sunat. Dia bukannya sembahyang sunat tu hanya di masjid saja. Kalau di masjid dia sembahyang sunat banyak. Panjang. Kalau di rumah langsung tak dibuat. Itu orang yang tidak ikhlas. Sebab sudah ada ciri-ciri hendak tunjuk pada orang ramai bahawasanya dia tu berbuat baik. Jadi itu yang kena faham lah. InsyaAllah kalau anak-anak semua faham, maka amalan anak-anak semua akan diberi ganjaran yang besar kerana ikhlas. Ikhlas ni Allah lipat gandakan pahala kita berkali-kali ganda sebab kita ikhlas. Kita bukannya nakkan pujian, kita bukannya nakkan orang-orang suka kita, bukan. Kita buat satu itu memang kerana Allah Ta'ala. Okey. Itu merupakan ciri ikhlas. Jadi anak-anak lepas ni, Ustaz ada muatkan satu latihan. Latihan. Dan latihan ini dalam bentuk PowerPoint. Benarnya, Ustaz nak anak-anak semua buatkan latihan, tulis nota dalam bentuk nota peta minda, apa tajuk yang kita belajar pada hari ini. Kemudian anak-anak semua send di dalam Google Classroom. Jadi untuk pengetahuan anak semua, 2 hari lepas tak ramai pelajar yang mana menghantar. Tak ramai pelajar yang menghantar jawapan. Ada yang 4 orang saja yang hantar pada yang buat dan hantar pada hari Isnin lepas. Jadi ini adalah suatu perkara yang terlalu menyedihkan lah. Sebab kelas kita ada lebih kurang 30 lebih. Tapi yang hantar hanya 3-4 orang sahaja. Sedangkan awak hanya perlu masuk dan juga tik ataupun jawab daripada apa paparan daripada website itu. Kemudian screenshot
kemudian uploadkan ke dalam Google Classroom, turn in untuk Ustaz beri markah. Tapi setakat ini hanya kalau tajuk hari Senin lepas hanya 4 orang je lah. 4 orang saja yang menjawab soalan. Yang lain tak ada. Jadi ini perkara yang amat menyedihkan. Kita apalah. Ustaz harap kerja rumah hari ini tolong siapkan dan juga turn in. Jangan walau boleh jangan bertangguh-tangguh. Kalau hari ini bagi, hari ini je buat. Sebab nanti Ustaz akan stopkan pada pukul 10.30. 30 minit tu nanti awak tolong siapkan kerja. Kemudian Ustaz nak tengok kalau boleh pukul 11 tu semua dah hantar. Semua dah hantar pukul 11 kerja rumah yang Ustaz beri di dalam Google Classroom. Bagi mereka yang masih lagi tidak ada Google Classroom, bersabarlah sebab nanti kita dalam proses untuk mendapat jawapan daripada pihak KPM. Ya, jangan risau. Okey. Seterusnya ialah ini dah. Apakah kepentingan kepada ikhlas? Apa yang penting? Pertama ialah doa akan dimakbulkan Allah, dapat perlindungan, hidup menjadi tenteram, terhindar daripada hasutan syaitan, diangkat darjat dan martabat oleh Allah, amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sahaja yang kita buat, Allah Ta'ala akan terima insya-Allah kerana kita ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala itu menerima amal ibadat daripada mereka yang bertakwa. Jadi wajib kita bertakwa supaya amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Seterusnya, apakah dia pengajaran hadis? Okey. Pengajaran hadis umat Islam hendaklah berniat kerana Allah agar dalam setiap amalan mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita buat sesuatu biarlah kerana Allah. Tak nak kerana orang. Belajar kerana Allah. Bangun malam kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita. Allah yang mana menjadikan kita. Jadi kita mestilah buat sesuatu itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Yang kedua, meyakini bahawa Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada hambanya yang ikhlas. Yakinlah bahawasanya setiap amalan yang kita lakukan itu ialah untuk kita sebenarnya. Kita semayang pun untuk kita. Kita selawat pun untuk kita. Untuk hari akhirat kelak. Jadi, yakin bahawasanya setiap amalan itu ialah untuk kita sendiri. Dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar. Seterusnya, melakukan ibadat dengan niat ikhlas agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat sesuatu itu biarlah sebenar-benarnya dalam terang ikhlas, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima ibadat kita. Yang seterusnya ialah menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk agar ibadat yang kita lakukan tidak sia-sia. Supaya amalan kita ni tidak sia-sia. Kalau tidak, seperti mana yang Ustaz nyatakan pada hari Isnin lepas, bagaimanakah ibadat orang yang tidak ikhlas, akhirnya Allah akan campakkan semula ke muka orang yang berbuat ibadat tadi kerana tidak ikhlas. Jadi, Ustaz harapkan supaya anak-anak semua dapat memahami dan faham dan juga amalkan dalam kehidupan seharian. Jangan sekali-kali berada dalam keadaan yang tidak ikhlas. Okey. Yang ni juga ialah latihan. Dan latihan ini Ustaz kita akan jawab pada esok. Hari ini awak buat nota apa yang kita belajar pada hari ini.
Jadi latihan ini nanti kita akan Ustaz akan minta untuk buatkan esok. Nanti nota ataupun presentation ini Ustaz akan uploadkan ke dalam Google Classroom. Kemudian anak-anak semua boleh tengok pada bahagian akhir ni latihan yang perlu dijawab. Kemudian jawab dan terusnya ialah uploadkan ke dalam Google Classroom. Ini pada esok, jangan risau. Hari ini hanya buat nota saja. Ustaz, berapa isi yang perlu saya buat untuk nota pada hari ini? Sekurang-kurangnya ialah 5 isi. 5 isi sahaja. Ya. Berapa nak jawab? 5 isi sahaja. Tak banyak ya. 5 isi yang perlu anak nak jawab. Okey. Tak tulis sekejap. Kehadiran hari ini 14 orang lah. Termasuk Ustaz. Okey. Kejap ya. Kejap Ustaz present, sharekan pada anak-anak semua apa yang perlu dibuat pada hari ini. Okey. Latihan ataupun apa yang anak-anak perlu buat hari ini ialah tuliskan nota. Latihan inilah ya. Tuliskan nota dalam buku buku. Okey. Berapa poin? Jawapannya ialah 5 sekurang-kurangnya 5 poin. Macam mana contoh? Contoh yang nak buat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 poin. Itu yang dalam buku mana? Terpulanglah. Kalau ada buku latihan, kalau tak ada buku nota, tulis dalam kertas. Tulis dalam kertas. Contohnya, tulis dalam kertas kajang. Contoh ataupun kertas A4. Okey. Kertas A4. Macam mana nak buat? Okey, macam mana buat? Okey, tak Ustaz dulu. Okey. Macam mana? Bagi contoh yang tulis. Buat macam tu. Lepas tu ikhlas. Dalam hidupan. Kemudian buatlah 5 poin. Apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Ya, Ustaz rasa semua sudah jelas apa yang perlu dilakukan pada hari ini. Lepas siap tulis, ambil gambar, take foto, kemudian upload ke dalam Google Classroom kalau ada lah. Kalau ada. Kemudian yang keempat,
Turn in. Ni jangan lupa. Jangan lupa turn in. Okay. Okay. Itu saja yang perlu buat sebenarnya, latihan ataupun kerja yang setiap hari. Kalau ada kerja nota, itu yang perlu anak-anak buat. Tak ada yang berat-berat pun sebenarnya. Tapi sebenarnya disebabkan mungkin kerana tak sempat ke apa ke, itu yang jadi yang macam tak nak buat ke ataupun kemungkinan ada masalah ke. Sebenarnya tak ada berat-berat pun. Tulis nota, screenshot, upload, turn in saja dalam Google Classroom. Okay. Okay. Ada apa soalan nak tanya untuk hari ini? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Semua jelas ya. Ustaz haraplah, Ustaz harap sebanyak-banyak supaya anak-anak nanti tak adalah terleka macam sebelum-sebelum ni. Semuanya boleh jawab soalan dengan baik, insyaAllah ya. Okey, Ustaz hentikan dahulu pelajaran kita pada pagi ini. Ustaz harapkan semua buat kerja rumah. Lepas tu pada pukul 10, pukul 11 nanti Ustaz nak tengok dalam Google Classroom. Sudah banyak ya, sudah banyak yang menjawab. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana sudah hadir. Jumpa lagi pukul 11 insya-Allah. Ustaz nak tengok dalam Google Classroom. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum.